Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Sirah Nabawi Mutiara Perjalanan Mukmin. Kali ini kita masuk bab yang ke-10, Tarbiyah Ilahi. Tarbiyah Ilahi adalah didikan Allah Ta'ala ke atas Rasulnya yang diutuskannya untuk manusia sekalian alam. Sudah tentu sifat-sifat kemanusiaan adalah asas yang perlu ada pada setiap Rasul. Sebagai manusia, sudah tentu ada sifat kelemahan dan kekurangan. Allah Ta'ala yang maha mengetahui menganugerahkan sifat maksum, iaitu bersih dari melakukan dosa kepada setiap Rasulnya. Rasulullah SAW telah mendapat tarbiyah ilahi dalam bentuk dua perkara. Pertama secara perasaan, kedua secara fizikal. Secara perasaan, ketika umur Rasulullah SAW 2 bulan dalam kandungan ibunya, diwafatkan ayahnya. Ketika umur Rasulullah 6 tahun, diwafatkan bondanya. Dan ketika umur Rasulullah SAW 8 tahun, diwafatkan datuknya. Semuanya bukan kebetulan, perancangan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sesungguhnya pengaruh ibu bapa dan datuk antara yang memainkan peranan di dalam kehidupan kita. Ianya kadangkala mempengaruhi pemikiran dan tutur kata kita. Begitu juga ke atas Rasulullah SAW. Dengan peristiwa kewafatan keluarga baginda yang terdekat, menunjukkan bahawa ajarannya dibawa oleh Rasulullah SAW adalah bebas dari pengaruh ibu bapa dan datuknya. Secara fizikal, Allah Ta'ala maha berkuasa menjadikan kehidupan Rasulullah SAW semasa kecil dalam kemewahan dan kesenangan. Tetapi hikmah ilahi menghendaki Rasulullah SAW hidup dalam kesusahan dari kecil, bermula di desa Bani Sa'ad tanpa kasih sayang ibu dan ayah. Terpisah kasih sayang ibunya, terdidik dengan tubuh yang kuat, jasmani yang sejahtera, lidah yang fasih dan jiwa yang berani. Rasulullah SAW juga mengembala kambing bersama saudara susuannya di desa Bani Sa'ad. Semasa di Mekah, ketika usia baginda belia, baginda juga mengembala kambing sebagai pencarian nafkah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Faqala ashabu: "Wa anta?" Faqala: "Na'am, kuntu ar'aha 'ala qararita li ahli Makkah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalikan kambing." Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya, aku pun mengembalikannya dengan upah beberapa kira milik penduduk Mekah." Hadis riwayat Bukhari. Hanya jagaan ilahi sahaja dapat menjauhi daripada unsur-unsur memanjanya, menjauhkan wang, harta kekayaan dan gaya hidup yang mewah. Tarbiyah ilahi yang mengawal dan mengawasi Rasulullah SAW meniti zaman remajanya, dikala remaja zaman jahiliyah leka dengan hidup berpoya-poya dan hiburan. Rasulullah SAW pernah menceritakan, "Aku tidak pernah teringat hendak melakukan seperti mana dilakukan oleh sebahagian besar orang jahiliyah, kecuali 2 perkara, tetapi dielakkan dan dijauhi Allah Ta'ala.
Lepas itu aku tidak teringat lagi hinggalah aku diutuskan menjadi Rasul. Di suatu ketika aku sedang mengembala kambing dengan seorang pemuda, lalu aku meminta beliau menjaga kambingku kerana aku hendak pergi ke kota Mekah. Pemuda itu bersetuju. Apabila sampai di rumah pertama di kota Mekah, aku mendengar bunyi-bunyian. Lalu aku bertanya kepada orang di situ tentang bunyian itu. Orang memberitahuku itulah pesta keramaian. Aku pun duduk untuk mendengarnya, tetapi Allah Ta'ala menulikan telingaku dan aku terlena. Aku terlena hingga matahari memancar sinarannya ke mukaku. Di malam yang lain, sekali lagi aku ke kota Mekah atas tujuan yang sama. Perkara yang sama menimpaku. Lepas itu aku tidak mencuba lagi. Daripada peristiwa ini membuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai keinginan dan sifat seperti orang lain, tetapi Allah Ta'ala memelihara baginda sallallahu alaihi wasallam dari melakukan kekejian demi memikul tanggungjawab seorang Nabi dan Rasul. InsyaAllah info siri sirah kita bab yang ke-10 moga-moga memberi ilmu dan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini, Irsyad Channel.